907. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang hakim berkata, jangan memikirkan tiga macam. Pertama, jangan memikirkan kemiskinan, sebab akan menyebabkan kerisauan dan menambah kerakusan. Dua, jangan memikirkan perbuatan orang yang telah menganiayamu, nescaya akan menambah kekerasan hatimu dan kedengkianmu dan berlanjutkan kemarahanmu. Yang ketiga, jangan memikirkan untuk tetap tinggal di dunia, sebab akan menggalakkan kamu dalam menghimpun dunia dan menunda-nunda amal perbuatan dan melalaikan malaikat, melalaikan akhirat. Jadi di sini dalam bab berfikir lagi. Jadi bila sebut bab berfikir ni, ada benda yang kita fikir tu baik, ada benda tak baik. Ya, ada benda tu bukanlah kata tak baik tu berdosa, cuma kalau fikir tu tak elok, menjadikan kita susah hati ke apa benda semualah. Baik, jadi di sini dia kata jangan berfikir, jangan memikirkan tiga macam. Ya. Pertama dia kata jangan duk fikir tentang kemiskinan. Sebab kalau fikir bab miskin ni, kita akan jadi risau dan akan jadi rakus, tamak. Ya. Kerana apa kita tidak memikirkan, jangan memikirkan tentang kemiskinan? Ya. Sebabnya ialah kerana miskin benda yang orang panggil subjektif lah. Ada yang betul-betul kita tengok orang tu miskin. Ya. Tapi kadang-kala orang yang dapat 2, 3, 4 ribu sebulan pun dia rasa miskin lagi, tak cukup duit. Ya. Jadi bila dia fikir tentang kemiskinan itu berlebihan, sampaikan dia tak sepatutnya fikir tentang miskin, sebab dia memang dah area kaya dah. Dia dah masuk dalam kelompok orang yang bukan kaya, dipanggil orang berada, terkeluar daripada garis kemiskinan. Kalau di kalau di Kuala Lumpur ni apa ni, 1,500 ke dah naik ke sekarang 1,500. Ya, dia punya yang dikatakan miskin. Kalau duduk kampung 1,500 mungkin tak. Sebab tu saya kata benda yang miskin ni payah nak mikir lah. Ya, kadang-kadang orang 7,000 pun dia rasa miskin lagi. Pendapatan dia 7,000, dia rasa miskin lagi. Pasal apa dia? Dia punya liability dia create satu liability hidup kerana kerakusan mari. Sebab dia rasa dia tak cukup, kan? Maka masa dia cukup tu dia rasa dia ada duit sikit, lepas tu dia pun terus membeli tu ini dan tak sesuai dengan income dia. Last kali dia jadi miskin. Asalnya kalau dia pandai manage dia punya duit, maka dia sudah dianggap sebagai orang yang berada, tak kaya pun berada. Ya, baik. Jadi bila kita diajar supaya jangan fikir miskin, pasal apa dia kata kalau fikir sangat jadi risau. Lebih baik kamu cuba tanamkan, ataupun kita cuba tanamkan, maksud dia satu perangai, satu sikap, iaitu qanaah. Ada dah setelah buat apa yang patut kita buat dalam mencari rezeki, ya, dapat sebanyak ni, alhamdulillah. Maka qanaah itu memaksa diri kita hidup cara RM2,000, cara RM1,000. Kamu dapat sebulan RM1,000 lah. Ya. Tetapi kalau qanaah tak mari, dia mari rakus tadi. Dia nak 2,000 tak cukup. Pasal apa dia? Pasal orang yang miskin ni, yang rasa diri dia miskin ni, dia tengok deratah. Ini yang kita yang kita kena baiki sikit kehidupan kita. Dalam bab dunia ni, kalau tengok deratah memang lepas tu tak mikir sikit. Ya. Kita tak kata orang lain lah, maknanya kita yang yang duduk mari surau masjid pun kadang-kadang terbabas juga. Ya. Bila tengok deratah tu, dia jadi rakus. Ya. Saya pernah maknanya membuat sajalah nak bukan saja, memang kalau tak fikir jadi ya. Kan, beli BMW 735 siri ya. 735 bagi submit pada bank, lulus ya. Tapi lepas lulus tu mari mikir,
buat apa aku nak pakai benda ni, umur dah dekat 50 kan. Lepas tu fikir pula kalau aku beli kan, 55 mati, anak-anak pakai. Tu mikir kalau bini aku kahwin lain pula. Tak ada pasal-pasal suami dia yang baru dapat. Fikir kan, 7 siri ni bank dah lulus ya. Baik, lepas tu fikir kita pun dah ada lah, bukanlah kata mewah sangat, kereta 2-3 biji dah ada dah. Jadi bila fikir punya fikir, dah umur dekat 50 apa benda ni, yelah kalau ambil pun 7 tahun bayar, kita kira daripada aku duduk Kelabir tu baik aku lah ambil ke Mekah tu. Dah tak jadi ambil ya? Tak jadi ambil ya. Pasal apa dia? Pertama sekali kita, sebab tu orang kata benda ni, dia tak usah katalah dia ulama ke ustaz ke tok guru ke, dunia ni mari dia syaitan mari. Jadi berasa nak submit loan, okay, try kok lulus lulus. Baik, macam mana kita nak cover balik? Mikir, kena mikir. Kalau lulus tu terus sign habis, benda tu boleh bayar, tetapi orang panggil reasonable dia tu, kemunasabahan dia tu tak ada. Maknanya awak dah ada dah 2-3 biji kereta yang kelas orang panggil, boleh lah orang kata mewah, nak buat apa lagi? Umur dah 50 kan. Jadi bila mikir tu dia cancel balik benda tu. Masalah dunia mari serang perasaan kita dan kita tewas, itu biasa. Itu maknanya manusia biasa. Sebab saya dah selalu sebut, dalam kitab pun tak ada sebut, manusia ni buat salah pun itu biasa. Tetapi yang luar biasanya manusia ni, bila dia buat salah, dia terus melayani kesalahan dia. Setahun, 2 tahun, tak ada rasa nak bagi taubat apa, tak ada. Tapi kalau setakat dia buat salah, lepas tu sehari 2 Allah menyesal pula, itu tak apa. Itulah manusia yang sebenar. Okey, kita pun macam tu juga. Ya, kalau saya beli pun tak salah, tak berdosa kereta tadi. Tetapi kemunasabahan dia tu tak munasabah dah. Maknanya umur dah 50 tahun, dekat 50 tahun. Dan kita pun dah ajar orang supaya dah umur 50 ni stop lah dulu. Fikir buat akhirat. Jadi kita mikir, bila fikir punya fikir, kita boleh cancel. Walaupun tarikan dia kuat. Sebab mestilah sebelum saya beli tu, saya try dulu. Bila try tuan-tuan, berasa air macam BMW 7 siri ni. Berasa macam duduk kat atas waktu terbang semua. Dia mengalahkan mesti. Sebab tu orang kalau dah pakai BMW nak pulau besar, dia tak nak pakai lawak lagi kalau dia ada duit. Jadi dunia tu dia letak kita, rayu, tapi dia tewas juga akhirnya bila kita berfikir. Sebab tu maknanya Nabi kata fikir satu saat itu lebih baik daripada ibadat setahun ya, fikir. Yang kedua, jangan memikirkan perbuatan orang yang telah menganiaya kamu. Nescaya kamu kalau fikir menambahkan kekerasan hatimu dan kedengkianmu dan berlanjutnya kemarahanmu. Orang buat jahat kita, jangan duk fikir. Kita kena fikir orang panggil, pertama gini, kita buat baik ke orang, kita jangan mikir sangat. Kita buat baik ke orang tuan-tuan, jangan duk fikir aku buat baik ke dia tak ada pula nak balas aku. Jangan. Itu ajaran agama kita. Fikirkan apa yang orang buat baik kat kita, kita nak balas balik kalau boleh. Apa yang orang buat baik, apa yang kita buat baik kat orang, kita jangan fikir. Kita fikir apa yang orang buat baik kat kita. Orang buat jahat kita jangan fikir, tapi kita kena fikir apa yang kejahatan kita yang kita pernah buat pada orang lain. Ini ajaran agama. Ya, maknanya hidup dalam dunia ni kadang-kadang jiran, kadang-kadang yalah maknanya pekerja, kadang-kadang bos buat jahat ke kita, pekerja buat jahat, jiran, kawan. Memanglah orang nak buat jahat ke kita pun kawan lah, sebab kita rapat dengan dia. Dia pula maknanya kadang-kadang tipu kita ke apa benda, dia sedut kat wangan ke apa semua sekali. Maka kita jangan duk fikir kejahatan dia pada kita. Kejahatan dia pada kita, kalau nak mikir pun macam mana nak pujuk diri kita supaya kita boleh maafkan kesalahan dia. Siapa-siapa yang buat jahat kat kita, buat kita tak senang hati lah, senang kita. Maka kita kadang-kadang jenis perongoh kita ni mari,
Kita kata aku tak maaf sampai ke mampus. Ayat yang mari dalam hati. Kadang-kadang cakap pun ke dia. Kita tercakap pada dia. Itu tak betul. Itu bukan ajaran agama. Jadi kita yang kita naknya apa dia? Kita fikir apa kejahatan, perangai, mulut kita, tangan kita yang menyebabkan orang lain susah hati. Kalau ada, kita pergi minta maaf dengan dia ataupun buat baik dengan dia ke. Cover balik dengan belanja makan minum. Kadang-kadang ego tu mari nak minta maaf ke tak lah. Tapi kita buat baik dengan dia boleh. Jadi yang itu kita buat. 3. Jangan memikirkan untuk tetap tinggal di dunia, sebab akan menggalakkan kamu dalam menghimpun dunia dan menunda-nunda amal perbuatan dan melalaikan akhirat. Jadi yang akhir sekali dia kata jangan fikir nak kekal dalam dunia. Hak ni kita, maksud dia kita mikir kita ni boleh hidup lama lagi. Kita berasa duk tengok kawan lain semuanya 65 70 65 70. Duk berasa kita pun 65 70 juga. Apa kata kita letak kita punya shilling kita tu supaya kita ni ibadat kita cantik. Shilling umur kita ni kita letaklah 55 jalan. Kalau dah lepas 55 tu, kita letak setahun lagi aku. Kalau kita letak setahun lagi, itu pun tinggi tu. Orang yang beriman, dia letak esok. Bila beribadat, dia rasa esok nak mati dah. Maka ibadat dia adalah ibadat yang kualiti. Pasal apa dia? Besok dah mati ni. Lepas ni mati. Tapi kalau dia kerja bagaikan dia akan hidup selama-lamanya. Sebab Nabi pun ajar lagu tu. Bila kamu menguruskan kehidupan, sampai Nabi kata idza qamatil qiyamah fa fi yadikum fasilah. Bila berlakunya kiamat dan di tangan kamu ada biji benih, fal yurisha, tanam terus. Ni kiamat ni bergulung-gulung lah. Ya tak? Dengar hura-hura habis masjid runtuh, langit pun tengok dah runtuh habis. Tapi kita masa tu tengah menanam. Nabi kata terus tanam. Dalam bab dunia, nak ceritanya kamu kalau bab dunia kamu fikir macam kamu nak hidup selama-lamanya. Tapi dalam bab akhirat, bila kamu buat kerja akhirat, kamu fikir seolah-olah kamu nak mati besok ataupun lepas ni. Jadi semuanya kalau kita berfikir begitu, dunia kita pun ada kualiti, akhirat kita pun ada kualiti. Ya tak? Pasal apa dunia kita kualiti? Sebab mikir aku macam nak hidup selama-lamanya. Akhirat kita kenapa kita berkualiti? Time sembahyang tu kita cuba sebaik mungkin supaya ikhlas nombor 1. Niat betul. Yang keduanya khusyuk. Pasal apa? Lepas ni tak ada dah. Aku nak khusyuk pun tak boleh. Aku dah mati. Jadi kalau fikir lagu tu, barulah maknanya disebut di sini. Kalau kita memikirkan tentang kita boleh hidup kekal dalam dunia ni, maka kita akan jadi nak longgok dunia. Nak longgok dunia. Mari surah masjid pun mikir macam umur ni panjang lagi. Sepatutnya mari surah masjid ni fikir esok mati dah. Apa tak mari dah masjid Rahimah ni. Fikir lagu tu barulah duduk dalam masjid pun kita fokus kepada ibadat. Ini dah duduk dalam masjid nak beribadat, dalam masjid nak berzikir, dalam masjid juga nak bercakap. Habis masa bila kalau dalam masjid nak bercakap, habis di luar pun nak bercakap juga. Jadi cuba dalam masjid, duduk dalam masjid ni, sama ada masjid ni atau di luar ke, kalau boleh elakkan daripada bercakap yang terlalu panjang. Duduk dalam masjid, buat cara duduk dalam masjid. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla. Sallallahu